أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 59, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi obatnya, obat untuk mengatasi kasih akan dipuji yang menjadi sebab bagi riak. Dan lagi obatnya obat kasih akan dipuji, obat untuk mengatasi kasih akan dipuji yang ianya menjadi sebab punca kepada sifat riak. Bahawa mengetahui ia seseorang akan cerca Allah Ta'ala, jadi akan cerca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari qiyamah, dan seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari qiyamah. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari qiyamah dengan 4 nama. Ya fajir, izham fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka laka indana. Artinya, hi orang yang riak, hi orang yang riak, mana wahai orang yang riak. Ini seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari qiyamah. Hei yang sesat, wahai yang sesat. Hei yang jahat, wahai orang yang jahat. Hei yang rugi, wahai orang yang rugi. Pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerana mereka. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Ini seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi obatnya, obat bagi kasih akan dipuji. Kasih akan dipuji yang menjadi punca kepada sifat riak, bahawa mengetahui ia seseorang akan cerca Allah, yang cerca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan seksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jadi sekarang dia membicarakan berkaitan dengan untuk memelihara hati daripada sifat riak, untuk memelihara hati daripada sifat riak.
terlebih dahulunya kena tolak, kena tolak, kena atasi akan sebab bagi riak. Punca yang jadi kita buat amal ibadah, menuruti perintah Allah, tiba-tiba bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini melakukan perintah Allah, mengabdikan diri akan Allah kerana Allah lah. Kalau kita buat kerja dunia, memanglah kerana dunia. Kita buat kerja dunia memang kerana dunia. Kita buat kerja akhirah kerana akhirah lah. Tiba-tiba buat kerja akhirah matlamat untuk dunia yang sementara. Yang kita buat kerja dunia tu untuk matlamat dunia yang sementara dah. Kita buat kerja akhirah, kita buat ibadah, tiba-tiba matlamat kita sebagaimana kerja dunia untuk dapat faedah dunia pula dah. Dengan kerja dunia, matlamat kita untuk dunia, matlamat kita untuk akhirah, kerja akhirah, buat ibadah. Tiba-tiba buat ibadah, kerja akhirah, mempermatlamatkan dunia. Sebab apa jadi seumpama tu? Dia datangkan 3 sebab, 3 punca yang mana kita melakukan amal ibadah tetapi bukan matlamat akhirah, sebaliknya matlamat dunia. Pekerjaan dunia sekalipun, kita matlamat dunia sekalipun, kita boleh paling untuk bekal akhirah. Kerja dunia bermatlamatkan untuk dapat keuntungan dunia pun, kita palingkan untuk dapat pahala akhirah. Kerja dunia yang memang kita bermatlamatkan dunia, kita boleh palingkan untuk pahala akhirah. Hak kerja dunia, manfaat dunia. Sekarang ni kerja akhirah, mengabdikan diri akan Allah. Tiba-tiba matlamat bukan kerana Allah, matlamat kerana dunia. Itu riak. Sebab apa jadi seumpama tu? Yang riak ni haram ijma' ulama'. Yang riak ni dosa besar yang dijanjikan dengan seksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil, al-syirkul asrar. Syirik kecil riak ni. Kecil di situ bukan kata syirik tu kecil. Kecil dengan makna tak kapi. Kalau syirik besar, kapi tu. Mana syirik kecil ni bukan kecil tu ringan. Syirik kepada Allah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dengan bahawa tak jadi kapi. Kalau syirik besar, kapi kekal neraka selama-lamanya. Ni syirik kecil, bukan kata ringan syirik ni. Kecil dengan bahawa tak kapi, tapi dijanjikan seksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil syirik. Nabi panggil syirik, menyekutukan Allah dengan bahawa mengerjakan suruhan Allah, tetapi bukan kerana Allah, kerana dunia. Dia panggil menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bunyi syirik kecil pun, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita mengabdikan diri akan Allah, di dalam kita melakukan ibadah. Tiba-tiba syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik kecil. Kalau bukan kerja ibadah, kerjaan duniawi semata-mata, sampai sanggup melakukan perbuatan syirik untuk dapat keuntungan duniawi, itu dah pelik lah. Ada orang untuk dapat keuntungan duniawi sanggup melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duniawi. Untuk dapat keuntungan duniawi sanggup melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Tu dia kerja dunia, tak kira akhirah. Kita ni buat ibadah untuk bekal akhirah.
Tiba-tiba Nabi panggil syirik yang kecil. Ada ni. Sebab di antara sifat-sifat kecelaan yang sentiasa didatangkan sebagai contoh, antaranya adalah riak. Riak, ujub, takabur, hasad. Tu. Di antara didatangkan contoh-contoh sifat kecelaan, riak, ujub, takabur, hasad. Ini semua dosa besar belakang ni. Tapi tiga ni lah, riak, ujub, takabur, hasad. Ada ni. Jadi macam mana nak memelihara hati daripada riak? Hak ni dia kena tolak terlebih dahulu punca kepada riak, iaitu 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Itu di antara puncanya, suka orang puji. Yang mana kasih kepada pujian ini sudah dibicarakan terdahulu, sifat kecelaan, kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan. Di antara sifat kecelaan. Jadi di antara puncanya, kasih akan dipuji. Suka orang puji kita banyak ilmu, suka orang puji kita banyak amal, suka orang puji kita ni pemurah, suka orang puji ni apa-apa kebaikan yang kita lakukan, suka dipuji. Itu punca dia. Maka macam mana nak mengatasi kasih akan dipuji? Pujian akan sentiasa datang. Pujian akan sentiasa datang. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nak mengatasi pujian. Kita tak boleh nak tolak pujian. Kita tak boleh nak tolak pujian. Yang sekarang ni yang kita nak kena tolak, kasih, suka akan pujian. Ada ni. Bukan kata kita isytihar, jangan sekali-kali puji saya. Tak ada tu. Orang apabila suka akan satu-satu perkara, orang akan memuji. Biasa kan bila suka akan satu-satu perkara, berkenan akan satu-satu perkara, maka akan memuji. Makna pujian kita tak boleh nak tolak. Kita nak tolak kasih, suka akan dipuji. Tu. Jadi macam mana obat untuk mengatasi kasih akan dipuji? Yang pertama dahulunya, untuk mengatasi kasih akan yang dipuji, bahawa mengetahui akan bahawasanya puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja, tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Orang puji-puji itu waham, sangkaan je, bukan sebenar pun. Orang kata kita banyak ilmu, tak sebenar pun. Orang kata kita rajin buat amal, tak sebenar pun rajin macam mana kitanya. Orang puji kita pemurah, nak oleh ke infak tu pun mikir berapa kali Mana ni? Mana itu hanya sangkaan saja, bukan kesempurnaan yang sebenar pun. Jadi kalau kita suka kepada pujian yang bukan sebenar, tu rugi je. Sepatutnya kita malu dengan pujian orang, sebab tak sebenar, bukan kesempurnaan yang sebenar. Ada ni, bukan kesempurnaan yang sebenar. Sekalipun orang tu banyak ilmu sekalipun, bahagian banyak ilmu, bahagian amal pula. Ada ni, nak sempurna orang ni banyak ilmu beserta dengan banyak amal. Amal ni pula bukan amal zahir, amal zahir dan batin. Pada ni, amal zahir dan batin. Orang yang sampai tahap sempurna yang sebenar, ni puji banyak mana pun, di hati mereka hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang sampai tahap sempurna yang sebenar. Mana? Mereka-mereka yang sampai maqam aulia. Itu barulah sempurna yang sebenar. Pujilah banyak mana pun tak ada di hati mereka, melainkan hanya ada Allah. Itu barulah sempurna yang sebenar. Adapun kita sempurna yang tidak sebenar, tapi apa yang dikurniakan oleh Allah kita sangat-sangat mensyukuri. Faham tak ni? Kita sangat-sangat mensyukuri. Kita membilang besar akan perkara-perkara baik yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Faham tak ni? Tapi sempurna yang sebenar tidak. Tadilah sempurna yang sebenar sampai maqam aulia. Tu sempurna yang sebenar. Orang sampai maqam aulia, pujian pun tak tergerak pun hati dianya. Kita sampai tangga tu. Orang puji kita, basirah kita hanya memandang pujian tu daripada Allah. Pujian itu keluar daripada lidah seseorang. Lidah seseorang tidak ada kuasa pun untuk mengeluarkan suara. Lidah tidak ada kuasa untuk mengeluarkan suara. Jadi pujian itu hakikinya adalah af'alullah. Pada ni kapan sampai tangga tu barulah sempurna yang sebenar. Tapi kita manusia yang lemah, memanglah berbeza bagi kitanya antara pujian dengan celaan. Orang yang sempurna yang sebenar, sama ada pujian, sama ada celaan, sama bagi mereka. Sebab itu semua adalah af'alullah, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita macam mana antara orang memuji kita, orang mencela kita? Sempurna kita seumpama tu. Kalau sebut sebelum ni lah, selagi ada sa, selagi ada ra. Tak usah cerita bab makam lah. Pada ni sa, ra. Sa tu pujian, ra tu kejian. Tu mana hok marah? Sa ke ra marah? Ra marah dah. Ra berasa nampak kecil nampak. Tu dah ra dah. Mana kita ni selagi rasa sa dengan pujian, ra dengan kejian, tak usah cerita bab makam lah. Maknanya apa puji kita bukan kesempurnaan yang sebenar. Alhamdulillah. Orang puji kebaikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi doa. Tu jelah. Mudah-mudahan menjadi doa. Macam sebut tadilah, kita tidak boleh menolak pujian. Yang kita nak tolak kasih akan pujian. Ada ni. Bukan orang puji je kita tolak. Tak payah tu. Tak payahlah kita kata dah sudah pujilah saya jahat. Tak payah. Kita jahat, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengadu kepada siapa-siapa. Bukan beritahu kepada siapa-siapa saya jahat. Bukan. Kita jahat, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita cerita pada orang-orang dah. Orang puji, alhamdulillah. Tapi hati kita malu dengan pujian. Sebab apa yang dipuji bukan kesempurnaan yang sebenar. Itu hanya sangkaan orang tilik pada zahir. Jadi kalau kita kasih pada pujian yang bukan kesempurnaan sebenar, itu rugi. Ada ni. Dan lagi obatnya, obat untuk mengatasi kasih akan dipuji, yang menjadi sebab punca kepada sifat riak. Bahawa mengetahui seseorang akan cerca Allah, akan cerca Allah pada cerca, akan cerca Allah, cerca oleh Allah pada hari kiamah, dan seksanya, seksa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamah kepada orang yang riak, yang berpunca kepada kasih akan dipuji. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia.
Disuruh dipanggil akan dia, akan orang yang riak pada hari qiyamah. Pada hari qiyamah dengan 4 nama. 4 nama yang menunjuk atas celaan. 4 nama yang menunjuk atas celaan. Yang mana di antara azabnya adalah disuruh dengan nama cela. Kita atas dunia ni disuruh dengan nama buruk pun. Pada ni orang seru kita dengan panggilan buruk, macam mana kita rasa? Azab, pedih. Sekarang ni seruan nama buruk ni daripada Allah di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seruan kepada orang yang riak. Mana 4 nama? Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka lana fala ajraka laka indana. Hi orang yang riak, wahai orang yang riak. Seruan di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hi yang sesat, wahai orang yang sesat. Dia panggil orang yang sesat. Sebab apa? Sebab orang sesat ni dia wa amal akhirah, tapi dia nak kepada manfaat dunia, nak dapat pujian. Sesatlah. Orang yang tak sesat ni wa amal akhirah, wa amal kebaikan, nak akhirah lah barulah jalan betul. Wa amal akhirah, tiba-tiba bukan kerana nak dapat pahala balasan amalan. Tu dia panggil apa? Sesat. Kalau tadi cerita buat kerjaan dunia untuk dapat dunia, ngam-ngam barunya. Tiba-tiba buat amal akhirah untuk dapat dunia. Tak betul jalan gitu. Itu dia panggil sesat. Hei yang sesat, wahai orang yang sesat. Hei yang jahat, wahai orang yang jahat. Orang yang jahat, jahatnya macam mana? Nampak kok zahir taat, tapi sebenarnya bukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat perintah sunat, buat perintah sunat untuk dapat pahala. Tiba-tiba hati bersifat dengan dosa yang besar. Kan pelik tu. Kan dahulu kan riak pada agama tu orang munafik. Niat pada riak pada perkara wajib. Hak banyaknya riak pada perkara sunat. Jadi kok zahir buat perkara sunat, tetapi di hati bersifat dengan sifat yang dosa besar. Tanda ni zahir buat perkara sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir, tiba-tiba di hatinya bersifat dengan sifat yang dosa besar. Ini hak disebut dalam kitab Minhaj ni. Tinggal perkara harus untuk melakukan ibadah sunat. Tinggal perkara harus untuk melakukan ibadah sunat. Tinggal perkara harus tidur malam untuk qiyamul lail melakukan amal sunat. Tinggal perkara harus makan siang hari untuk berpuasa sunat. Tidur malam harus mubah, makan siang hari harus mubah. Tinggal perkara harus untuk melakukan ibadah sunat. Perkara harus ditinggalkan, tetapi dikekali dengan dosa yang besar yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Itu dinyata dalam dalam kitab Minhajul Abidin. Ini tertipu yang sangat nyata pada ni. Ini orang yang sesat, yang jahat, yang rugi, orang yang rugi. Sebab apa? Tak ada dah balasan akhirah.
pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Pergi olehmu. Ini perintah Allah, perintah akan perkara yang mustahil. Nak cari mana pahala daripada orang yang kita amalkannya di padang mahsyar? Pahala di sisi Allah. Tak ada orang yang boleh beri pahala. Jadi Allah perintah ni, perintah akan perkara yang mustahil. Perkara mustahil. Maknanya kita tak akan dapat akan dapat ambil pahala daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Kita beramal kerana siapa? Tuhan perintah kita pergi minta pahala kawan tu. Bukan minta pahala orang tu, minta orang tu beri pahala kita. Pandai ni. Bukan minta pahala daripada amal ibadah orang yang kita riak. Ada ni. Bukan kata diperintah minta pahala daripada mereka yang beramal engkau kerananya, kita nak ambil pahala orang tu. Tak boleh. Lepas tu kita Tuhan suruhnya kita nak minta orang tu beri pahala. Siapa beri pahala pada masa tu? Pahala hanya di sisi Allah. Ini apa panggil apa? Perintah akan pakai mustahil. Perintah untuk melemahkan. Jadi peringatan atas dunia, janganlah buat amal ibadah kerana selain daripada Allah. Allah akan perintah seumpama tu di padang mahsyar. Perkara mustahil yang tak boleh kita buat pun. Hak ni hak sampai di hari akhirah. Tapi hak ni peringatan kepada kita atas dunia. Peringatan kepada kita atas dunia. Perintah ni nak melemahkan kita. Boleh tak kita nanti di hari akhirah, oleh kerana kita beramal kerana seseorang, boleh tak nanti di padang mahsyar kita minta seseorang tu beri pahala pada kita? Tak boleh. Tak boleh, janganlah kita beramal kerana dia. Dah dia puji sangkaan saja. Orang yang memuji kita tak pelik kemudian orang yang sama akan mengata kita. Ada ni. Orang yang memuji kita tak pelik orang yang sama akhirnya akan mencela kita. Tak pelik tu. Dia pujilah masa dia berkenang dengan kita. Kemudian akhirnya orang yang sentiasa memuji, sebaliknya sampai masa dicela pula kitanya. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami di hari akhirat. Tak ada pahala. Ini seruan kepada orang yang riak, yang buat amal bukan kerana Allah, berpunca daripada kasih akan dipuji. Apabila mengetahui ia seseorang akan seksa Allah Ta'ala dan cerca Allah Ta'ala kerana riak itu, mudah atasnya atas seseorang meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia itu. Kenapa riak? Kerana suka dipuji. Bila suka dipuji menyebabkan dia riak, akhirnya akan diseksa oleh Allah di hari kiamat, akan dicela oleh Allah pada hari kiamat. Maka mudahlah untuk meninggalkan riak, berpunca daripada suka dipuji oleh manusia. Memang suka dipuji, tak boleh nak lari. Tapi apabila suka dipuji hingga menyebabkan kita beramal supaya dipuji, hak tu akan diseksa oleh Allah. Kita mengetahui seumpama tu, mana mudahlah kita untuk meninggalkan riak. Orang puji, alhamdulillah. Kita buat amal kerana tunjuk ke dia, dia tak boleh pahala kita. Pahala kita batal di hari akhirah. Allah suruh kita minta pahala dengan orang tu. Orang tu takkan boleh beri pahala kita. Pujian hanya sementara atas dunia sahaja. Tadi nak elok daripada pujian tak boleh. Kasih akan pujian, suka dipuji tak boleh nak hilang tu. Pandai ni, suka orang puji. Kembang apa? Kembang hati orang panggil. Kok mana pun suka dipuji.
Tapi janganlah kerana dipuji menyebabkan jadi riak untuk membatalkan pahala kebajikan yang kita lakukan. Bukan kata batal pahala kebajikan, berdosa besar pula kitanya, syirik kecil pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana dipuji tadi. Orang puji, dia pujilah. Hati rasa kembang tu, kita kawal hati kitanya. Kembanglah sekejap, orang puji, kawal. Sebab apa? Orang puji bukan kesempurnaan yang sebenar. Sebab kita insaf diri, kita kenal diri, kita yakin akan keaiban, keburukan, dosa yang banyak pada diri kita. Jadi orang puji tu hanya waham, sangkaan sahaja. Mana bandingnya seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Mudahlah tinggal air madu tu. Sebab apa? Sebab dalam pujian tu, dalam pujian tu menimbulkan riak. Maka mudahlah kita tinggal pujian. Maknanya jangan kita kasih akan pujian. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalam air madu, maka tertipulah ia dan meminum ia akan air madu, maka binasa ia. Buat bandingan gitu ialah. Memang dalam pujian tu manis pujian tu, tapi boleh merosakkan kita, ada racun pada ni. Tambahan pula yang memuji itu memang tujuan nak merosakkan kita. Orang kita bicara dah minggu lepas berkaitan dengan kebinasaan memuji. Kita bicara dah minggu lepas kan. Kebinasaan memuji, mengumpat, mengeji, itu maklumlah. Itu dilarang pada agama, haram, dosa besar. Memuji pun, sebab memuji boleh bawa pada kerosakan. Ini antara kerosakannya boleh menimbulkan riak kepada orang yang dipuji. Tambahan orang puji tu memang tujuan dianya nak ambil hati kita. Tu. Ada orang yang tujuan seumpama tu, dia memuji ada tujuan dia. Dah ada ni. Dia apabila dipuji jadi baik, dia ada tujuan dia. Dan ada orang yang memuji kerana dia berkenan, disuka dengan kebaikan. Itu tak ada tujuan untuk kerana yang lain. Maknanya dia puji macam mana tujuan dia kita tak tahu. Tapi kita tu dalam pujian tu, walaupun dia tidak ada tujuan untuk merosakkan kita, tapi dengan pujian tu boleh menyebabkan kita rosak. Ada racun dalam pujian. Ada racun dalam pujian. Maknanya walaupun pujian tu pujian yang bukan kerana ada tujuan yang lain, tapi kalau pujian memang ada tujuan yang lain, tu sama telur, tu racun sungguhlah. Jadi kalau kita mengetahui dengan pujian tu menyebabkan kita jadi riak, kita pun tinggal akan kasih dipuji. Kita tinggal kasih dipuji. Kalau kita tidak menyedari bahawa pujian tu ada racun, maka kita kasih akan pujian, kasih suka akan pujian, akhirnya kita beramal ibadah kerana untuk dipuji. Itu racun yang akan membinasakan pahala kebajikan yang kita lakukan. Jadi duduk bandingan dengan ada racun dalam air madu, orang yang mengetahui akan mudah-mudah meninggalkan air madu. Bersalah mereka yang tiada mengetahui akan racun di dalamnya, maka tertipu ia dan meminum ia seorang akan air madu yang ada racun di dalamnya, maka binasa ia. Sebab ada racun di dalam. Ini buat bandingan. Buat bandingan. Kemudian kalau kita balik kepada hakikinya, ni bandingan. Adakah racun boleh membinasakan kita? Adakah racun boleh membinasakan kita? Hakikatnya kan racun tidak boleh membinasakan kita.
jadi binasa kita semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebut racun yang membinasa, ni buat bandingan. Tapi kalau ada racun dalam air madu sungguh, kita minum air madu yang ada racun tanpa kita mengetahui, maka jadi binasa. Binasa itu kerana racun ke? Tidak. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa panggil asbab lah ni. Dalam kitab Minhaj, dalam kitab Hikam, seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Minhaj ada sebut seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Hikam pun ada menyebut seperti racun yang membunuh. Mana racun yang membunuh? Dan kitab Minhajnya, makan makanan yang haram. Racun yang membunuh kita. Mana ni? Makan makanan yang haram. Sama ada makanan yang haram tu, benda tu haram, ataupun benda tu halal tapi sumber yang haram. Makan benda haram, dok lah. Tak ada orang nak makan babi apa semua tu. Itu makan benda yang haram. Satu laginya, makan benda yang halal tetapi bersumberkan dengan sumber yang haram, seperti racun yang membunuh, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Hikam, seperti racun yang membunuh, kita bersahabah dengan ahli dunia. Dan kitab Minhaj, itu bicara syariah. Itu bicara syariah. Makan makanan yang haram, sama ada benda tu haram ataupun benda tu halal tapi sumber yang haram, itu bab syariat. Dalam kitab Hikam, seperti racun yang membunuh, bersahabah dengan ahli dunia. Kita syariat tak ada salah. Ramai kawan-kawan kita hok ahli dunia. Ke kita berkawan dengan orang masjid je? Kawan kita orang masjid je? Tak ada kawan-kawan ahli dunia? Ada kawan kita ahli dunia. Syariat tak salah. Ada pun hok dan kitab Minhaj tadi tu, makan makanan yang haram, tu memanglah dari segi syariat tu berdosa. Tapi dalam kitab Hikamnya, dia bukan bicara syariat dah, dia bicara hok kedudukan. Jadi bersahabat dengan ahli dunia ni racun yang membunuh. Pada ni racun yang membunuh, yang mana kadang-kadang nampak ke tasawuf, ke penyucian rohani, tapi lebih menghampiri orang yang ahli dunia. Orang sekarang kan lebih menghampiri ahli dunia, orang yang kaya raya, orang yang berpangkat, itu yang dihampirinya. Tanda ni, dihampir orang yang seumpama tu. Orang biasa-biasa ni jadi tukang khidmat je lah. Adapun kalau hok mari-mari tu orang yang kaya raya, berpangkat, mudah jadi orang kanang lah. Kalau beramal berzikir kok, mudah naik makom lah. Ni. Sebab apa? Suka bersahabah dengan ahli dunia. Dan kita Hikam, seperti racun yang membunuh. Seperti racun yang membunuh. Tapi hakikinya, adakah racun yang membunuh? Tak. Hidup mati adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Muhyi wal-Mumin. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Asma' tu kan? Muhyi wa Mumin, menghidup, mematikan. Allah yang menghidup, yang memati. Tapi seperti racun yang membunuh, itu dipanggil bicara asbab. Ada ni. Bersahabat dengan ahli dunia, seperti racun yang membunuh. Ini buat bandingan lah ni. Ada racun dalam madu, dia tidak mengetahui, tertipu, minum ia akan dia, maka binasa ia. Ini cerita zahir, cerita asbab. Tambahan lagi, menetapkan ia dalam hatinya. Nak menetapkan lagi dalam hati kita ni. Tadinya dalam pujian itu ada kerosakan kepada kita, maka kita tinggallah menyebabkan ada rosak kita, iaitu riak. Ini nak kejap lagi ni, tambahan lagi menetapkan dalam hatinya akan bahawasanya
akan bahawasanya sangat besar ruginya, sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kita nak dapat pujian orang, kita harap akan pujian orang, kita menghendaki akan pujian orang, akhirnya kita akan dicela dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Rugi sangat-sangat. Yang pertama tadinya, kita mengetahui bahawa dalam pujian tadi, kalau kita tak jaga hati kita, umpama racun pujian tu. Kemudian pula kita tetap dalam hati kita, kalau kita nak kepada pujian tu, sangat besarlah ruginya dengan membeli puji manusia. Beli, bayarannya apa? Hasilannya apa? Dengan cela dan seksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama-lama. Pujian orang sekejap sahaja, pada masa dia berkenan dan suka kepada kita. Dan pujian orang pula bukan kesempurnaan yang sebenar. Ni bandingan seolah-olah. Biasa tu sebutnya seolah-olah bandingan dianya. Kitanya bau busuk, orang kata oh wanginya. Apa ada ni? Jadi seolah-olah orang ni seperti mempermainkan kita. Seolah-olahnya gitulah. Seolah-olah kita ni berbau busuk, tak mandi tak apa, orang kata wangi, tak rasa malu kitanya. Samalah orang dah puji apa semua tu, tak sebenar pun. Tapi kita alhamdulillah dengan kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dosa banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun jumpa jalan kebaikan, terkadang kemudian ada ni kemudian dia kadang-kadang hak mula-mula tu lah, dia mula-mula tu dia cepat teruja. Dia apabila steady sikit tu tenanglah. Hak mula-mula tu biasalah gitu. Hak mula-mula nak belajar, mula-mula buat amal, tu sama telah lah. Hak mula-mula tu hak tu suka sangat dipuji. Tapi kalau kita belajar balik pada asas, orang puji kita kok mana? Kita banyak kesalahan. Akidah pun baru nak comel, semayang bang pun baru nak comel, bicara bak hati, bicara bak taubah pun tak selesai laginya kita. Tapi ujian ni akan berpanjangan. Ujian dengan pujian manusia akan berpanjangan. Apabila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang hamba, Allah Ta'ala akan campur ke dalam hati manusia untuk kasih sama pada hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang kasih, itu timbul pujian tu. Ada ni, timbul pujian. Dan pujian tu tak salah. Nabi SAW sentiasa memuji sahabat Nabi SAW. Ada ni. Cuma kita jangan kasih akan dipuji, kasih suka, tapi janganlah kerana pujian menyebabkan kita palingkan niat kita buat amal ibadah untuk bekal akhirah dengan kita buat amal ibadah kerana orang, akan dicela, diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan bahawasanya akan letak molek dalam hati ni, dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapat. Kita sebenarnya nak seorang suka kita, nak seorang semua suka kita, itu tujuan yang tiada bisa didapat. Nak dapat orang suka kita susah tu. Dan barang siapa menuntut mencari kesukaan manusia
dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu, akan manusia, murka baginya, bagi seseorang, bagi barang siapa. Akhirnya kalaulah seseorang suka akan pujian manusia, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala jadikan akan manusia yang puji kita tu murka pula. Ada ni, Tuhan akan palingkan hati. Bila suka pada pujian, orang pun puji, Allah paling pula hati orang yang memuji itu, mencela balik kitanya. Ada ni, nescaya menjadikan Allah akan mereka itu, akan manusia, murka baginya, bagi barang siapa yang menuntut kesukaan manusia. Dia menuntut cari kesukaan manusia, cari kesukaan manusia, dicari kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah. Akhirnya Tuhan akan jadikan akan manusia yang permula-mulanya puji kita, akhirnya orang yang sama juga yang akan cerca kita balik. Sebab apa? Dia murka, dia marah kepada kita. Adalah apa-apa sebab, adalah apa-apa sebab Tuhan jadikan akhirnya orang yang memuji kita akan cela kita sebab dia murka dan marah kepada kita. Tuhan jadikan apa-apa sebab pun. Tuhan jadi apa-apa sebab menyebabkan orang yang puji kita tu akan murka kepada kita. Pada ni. Tapi kalau orang memuji kerana Allah jadikan hati disuka kepada kita, kita kekalkan hati kita kerana Allah, maka pujian yang mari daripada seseorang yang hati dia kasih pada kita kerana Allah Ta'ala kasih, maka pujian tu akan berkekalan. Pada ni, pujian tu akan berkekalan. Tapi ujian tu, tapi pujian tu akan berkekalan. Ada ni. Lepas tu kata kita tak boleh nak sekat pujian. Sebab apabila Allah kasih pada seorang hamba, Allah Ta'ala akan jadikan hamba-hamba yang lain kasih kepada hamba yang dikasihi oleh Allah. Bila kasih, maka timbullah pujian. Ada ni. Maka pujian tu akan berpanjangan. Sebab apa? Sebab orang tu kasih berpanjangan kepada hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, yang tidak palingkan niat ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalaulah seseorang dipuji, dia pun palingkan niat untuk dapat pujian, Allah murka, Allah akan jadikan manusia yang asalnya memuji akan murka kepada orang yang dipuji asalnya. Sebab-sebab tu aturlah sebab-sebab apa pun. Ada ni. Kan semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Hati seseorang kasih itu semua datang daripada Allah. Hati seseorang benci itu semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah jadikan seseorang tu benci? Kerana Allah murka benci kepada seseorang yang buat ibadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang soleh, pujian akan berpanjangan sampai ke mati pun pujian masih lagi berpanjangan. Orang yang soleh yang dikasihi oleh Allah akan dipuji pada masa hidup, mati pun orang akan sentiasa memuji, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang soleh bila meninggal dunia, ramai orang menghadir jenazah. Sebab apa? Tuhan campur ke dalam hati orang ramai kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang beribadah kepada Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana pujian. Pujian adalah datang daripada waham seseorang saja, dan apa yang dipuji bukan kesempurnaan yang sebenar. Pujian adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang pertama, punca yang pertama akan sifat riak
timbul sifat riak adalah kasih akan dipuji. Adapun sebab riak yang kedua, maka iaitu takut dicela orang. Takut dicela orang. Ini sebab yang kedua yang menimbulkan akan riak. Hak paling tunya adalah sebab yang ketiga di bawah. Kenapa timbul riak? Kerana tomok akan harta benda. Kerana tomok akan harta benda inilah hak paling besar sekali sebab yang menimbulkan akan riak. Sebab akhirnya buat amal ibadah kerana dunia yang ia tomok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.